dah tak tahu nak cakap apa. Apa beautiful sangat. Ya Allah Ustaz. Jadi kita jumpa ya. Tak. Saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan buat semua rakan-rakan di luar sana. Saya Syamla Nur Azizi bersama dengan anda sekali lagi dalam slot media hiburan Takkan Tak Reset dengan kolaborasi bersama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Untuk episod kali ini, kita bawakan lagi 2 panel. Macam yang anda tadi dah dengarkan, ada bacaan alunan yang merdu daripada seorang pelakon terkenal, popular dekat social media, iaitu Haris Anwar. Selamat datang Haris. Selamat datang. Apa Assalamualaikum. khabar? Sihat? Gemuruh ke lepas Gemuruh. baca? Nasib baik dah berkahwin. Nak sebut huruf gemuruh tu pun susah tu. Ya Gemuruh. Gemuruh ni dah hilang dah. Dah hilang dah. Tapi nasib baik dah berkahwin lah. Kalau tidak gemuruh lah lagi kan. Kalau nak mak mentua nak tengok pula kan. Tapi ini dah kahwin, dah settle lah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Selamat sihat. berpuasa juga. Selamat Terima berpuasa. kasih Memang kerana sihat, datang. Sihat Alhamdulillah. Kalau tak sihat, tak ada di sini. Okey. Okey. Tapi dalam masa yang sama juga, kita ada lagi satu panel yang boleh bersama-sama dengan kita untuk slot kali ini. Iaitu saya mempersilakan Ustaz Haji Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman selaku pengurus kanan unit syariah dan antarabangsa. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Selamat berpuasa juga. Alhamdulillah. So, hari inilah kita nak berborak, bercerita tentang satu topik yang sebenarnya tak rapat lah dengan saya kan, sebab saya tak berkahwin lagi. Tapi topik kita pada hari ini ialah sinar bahagia selepas berumah tangga. Tapi saya kena ambil maklum lah kan, betul tak? Saya kena ambil maklum, kena ambil ilmu-ilmu ini juga. Bolehlah kita sharekan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Sambil-sambil tu, tadi pun kita dah dengar saudara kita iaitu Haris Anwar bertaranum ayat yang diberi iaitu surah Ar-Rum ayat 21. Kita teruslah kepada Ustaz nak tanya. Kalau daripada surah yang dibacakan oleh Haris tadi, sebenarnya tajwidnya okey ke tidak? Oh, Masya Allah. Kalau tengok tu sikit lagi boleh masuk tilawah antarabangsa. Oh ya Allah. Wakil Ya Allah, Malaysia. tinggal pula saya ni. Malaysia lawan dengan Uganda. Tahu. Boleh. Malaysia lawan yang Uganda. Okey, okey. faham. Bolehlah lepas ni. Alhamdulillah. Kita prepare kan. Not bad kan? Alhamdulillah. Setelah biasa beberapa kali. Ya, itu tak boleh sebut. Itu on record. Tapi kan Ustaz, sebenarnya melalui surah yang dibacakan oleh Haris Anwar sebentar tadi, iaitu surah Ar-Rum ayat 21. Apa sebenarnya maksud tersirat ataupun yang tersurat yang Ustaz boleh relatekan dengan topik kita, iaitu sinar bahagia selepas berumah tangga? Silakan. Baik, terima kasih gandingan panel pada hari ini Haris, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca ayat daripada surah Ar-Rum ayat ke-21, dia sebenarnya memang menunjukkan perkara yang berlaku dalam perkahwinan. Dan perkahwinan ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dimulakan dengan ayat dia, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan untuk kamu daripada kalangan kamu juga. Maknanya manusia kahwin dengan manusia lah, takkan kahwin dengan jin pula kan. Okey, maknanya takkan kahwin dengan haiwan. Wala'iyadzubillah. Manusia dengan manusia, azwaja, berpasang-pasang. Maknanya ada pasangan lah, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Jangan tertukar, jangan tersilang, jangan benda-benda lain. Itu tak nak. Litaskunu ilaiha. Dia ada 3 benefit daripada situ. Daripada ayat ni dia ada 3. Nombor 1, litaskunu ilaiha, supaya kamu bertenang-tenang dengannya. Maknanya kita dengan pasangan kita bila berkahwin sepatutnya mendapat ketenangan dalam hidup. Ini nombor 1. Yang itulah sinar pertama bahagia tadi, rumah tangga tu. Nombor 2, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada perkahwinan itu ada 2 lagi sifat. Tadi perasaan ataupun surrounding tu jadi tenang.
Nombor 2, ada sifat mawaddah. Mawaddah ni apa? Perasaan cinta. Mula-mula mungkin ada, kalau orang dulu-dulu kan, orang dulu-dulu kahwin matchmake aja. Betul. Parents matchmake. Mula-mula tengok tu macam kan. Tapi bila dah kahwin, Allah jadikan perasaan kasih sayang tu. Ada perasaan cinta, ada perasaan keinginan antara satu sama lain. Itu mawaddah. Dan yang kedua, ada perasaan rahmah. Ini yang paling utama sebenarnya, iaitu perasaan belas kasihan dan ihsan. Bila kita tengok isteri kita tengah mengandung sakit, kita rasa empati, kita rasa simpati. Itu antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan the beautiness, cakap orang putih pula, kecantikan dan kebahagiaan menerusi sebuah perkahwinan. So melalui surah tu sebenarnya menunjukkan kecantikan sebuah rumah tangga itu yang perlu dilalui oleh semua pasangan lah sebenarnya Ustaz kan, sebab tu ada sinar bahagia selepas berumah tangga. Alright Haris, selepas berkahwin sudah semestinya telah menjadi seorang bapa kepada seorang bayi kecil yang saya pun suka tengok dekat Instagram, selalu post juga pasal mereka dekat Instagram. Tanggungjawab tu besar dan berat sebenarnya. Amanah yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berat untuk kita didik mereka jadi lebih baik. Boleh sharekan tak journey Haris sendiri? Okey, untuk pengalaman sebagai seorang suami, kita start dengan seorang suami dululah. Kita jangan masuk pasal anak lagi. Okey. Yang mana lepas pada saya dah lepas akad nikah tu, of course bila kita fikir kita nak kena jaga anak orang. Itu pun adalah salah satu orang kata tanggungjawab yang memang dah cukup besar dah sebenarnya. Sebab yelah, kita elok-elok jaga diri sendiri, mak ayah kita jaga kita, dan tiba-tiba kita kena jaga orang pula. Itu adalah tanggungjawab yang memang kalau ikutkan yang paling besar sekali yang saya pernah diamanahkan. And itu baru orang kata isteri. And then bila kita masuk pula dengan bila dah sampai ke ke anak pula. Bila dah ke anak tu kita tambah lagi seorang. Jadi tanggungjawab dia tambah lagi seorang. Jadi kita tahulah sebagai seorang ayah ni kita kena buat macam-macam. Kita kena kalau ikutkan masak pun sebenarnya tugas suami, betul tak Ustaz? Kemas rumah tugas suami. Anak semua pun tugas suami juga. Bagi duit semua tugas suami. And yang isteri ni tugasnya adalah untuk melayan si suami dia, betul tak Ustaz? Jadi itulah orang kata bila tanggungjawab dia dah semakin bertambah lagi besar, dan saya yakin yang bila makin besar tanggungjawab saya tu, makin banyak rezeki saya akan dapat. Itulah dia sebenarnya. InsyaAllah. Rezeki tu memang akan ada sebab Allah dah janjikan bagi sesiapa yang membina rumah tangga selepas perkahwinan tu rezeki akan luas. Betul tak Ustaz? Saya pun dengar kan every time kawan-kawan saya kadang-kadang bercerita nak kahwin ni susah, kena guna duit. Tapi bila orang cakap biasanya selepas berkahwin tu akan ada je rezeki yang melimpah ruah. Untuk Ustaz pula, bagaimana pula lelaki-lelaki di luar sana sebelum ingin menjadi ketua keluarga yang baik, apakah persiapan untuk diri mereka ni bagi mempersiapkan supaya membina masjid ataupun rumah tangga itu yang lagi baiklah, sebab mereka ni ketua keluarga dalam setiap rumah tangga tersebut. Okey, tadi Haris ada sebut bila dah berkahwin ni rasa responsibility tu lebih luas. Betul. With great power comes great responsibility. Kata Pak Cik Spiderman tu lah. Okey, jadi maksudnya dengan perkahwinan ada pertanggungjawaban. Nombor satu yang bakal-bakal suami, bakal-bakal bapa orang di luar sana tu, dia kena ada rasa kesedaran dan tanggungjawab. Itu nombor satu. Dia kena sedar bahawasanya perkahwinan ini adalah satu tanggungjawab, amanah yang Allah Ta'ala halalkan perhubungan antara seorang lelaki dengan perempuan menerusi ikatan perkahwinan. Maka dengan halal tu, akad tu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan agama yang betul, dengan agama yang tepat, dengan urusan syariat yang betul, maka itu adalah satu perkara yang harus disedari oleh mana-mana bakal pengantin ataupun bakal suami ataupun bakal isteri. Itu nombor satu. Yang kedua, persediaan yang kedua adalah dari sudut ilmu. Ada orang nak berkahwin tapi ilmu tentang rumah tangga tak ada. Ilmu tentang apa nak dibuat pada hari perkahwinan, pada malam perkahwinan. Ilmu yang terkait dengan mendidik isteri, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Itu yang pertama tadi Haris kata kena masak, kena cari rezeki, kena beri makan. Masak kalau boleh masak tu ekstra lah. Saya pun selalu tengok Haris masak-masak dengan member dia. Baru pagi tadi. Baru pagi tadi. Alhamdulillah. Jadi kita seboleh mungkin kita laksanakan tanggungjawab yang kita ada. Dan nak laksanakan tanggungjawab kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu memang tak boleh nak buat apa-apa. Hukum hakam yang terkait. Bila dah dapat anak, apa nak buat? Kena azan, kena qamat, kemudian kena buat akikah.
ada pihak-pihak yang memang tak tahu pun tentang perkara itu. Jadi perkara ini perlu dengan asas ilmu. Yang ketiga, kena bersedia dari sudut financial ataupun keuangan. Ini tak boleh tidak, zaman hari ini memang kita kena bersedia dari sudut keuangan, kerana ya dengan perkahwinan insya-Allah rezeki kita akan bertambah. Sebab kita ada seorang lagi, kita ada orang lain lagi, insya-Allah Allah Taala kata tak akan putus rezeki tu. Jangan takut kemiskinan, kerana kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan juga kepada anak kamu, kepada keluarga kamu. Jadi itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kalau bagi banyak-banyak sekarang, payah pula, Allah susah pula nak ready nak kahwin ni. Yang keempat, persediaan dari sudut emosi dan fizikal. Ini pun penting. Ini yang paling susah sebenarnya. Ini paling susah sebenarnya. Emosi kita nak jaga dua hati dah sekarang. Betul. Dulu kita jaga hati kita ya. Hati member pun tak apa nak jaga juga. Jadi jaga hati kita, jaga hati isteri. Isteri yang ibarat a piece of glass ataupun kaca, ataupun ibarat kita kata kristal yang rapuh dan mudah pecah. So macam mana nak jaga? Kemudian nak jaga hati anak-anak apabila sudah mendapat anak dan sebagainya. Dan ini persediaan-persediaan yang saya kira penting sebelum kita memasuki alam rumah tangga. Betul. Hati member kalau kita nak pecah, kita pecahkan lagi kita suka. Macam tu Haris, macam tu member dia yang tengok tolong take note. Tapi kan betul lah apa yang Ustaz cakap tu merupakan tips-tips bagi lelaki di luar sana untuk membuat persiapan perkahwinan mereka untuk menjadi ketua keluarga yang lebih baik. Bagaimana pula dengan Haris sendiri? Maksudnya personally Haris sebelum berkahwin, apa persiapan yang Haris lakukan? Kalau ikutkan persiapan hari sebelum nak ke alam inilah. Alam apa? Alam perkahwinan lah, alam rumah tangga lah kiranya. Bukan alam ruh ke apa, tak ada lah. Okey, alam perkahwinan Haris akan lebih kepada mendalami, cuba untuk belajar agama, and sebab ialah bila kita macam saya cakap tadi, kita nak bertanggungjawab ke atas anak orang. Jadi kita kena pastikan yang dia tu dapat didikan agama yang cukup juga. Itu sebenarnya tanggungjawab yang paling besar sebenarnya. Untuk mendidik. Mendidik ni susah kan Ustaz, betul Ustaz? Kalau setakat kita nak masak, nak kemar rumah, benda tu siapa-siapa boleh buat. Betul. Tapi untuk mendidik ni, sebab kita nak kena mengajar, kita pun dah tak betul, tapi kita nak mengajar pula orang, jadi dia akan jadi macam-macam emosi akan keluar. Jadi itu benda tu yang bagi saya yang paling susah, yang saya kena belajar dulu sebelum untuk ke alam perkahwinan, alam dah ada anak, dah ada keluarga semua. And then itulah dia yang paling mencabar sekali yang untuk saya. Okey, kita tahu yang Haris selepas sahaja berkahwin, Haris ada join tabligh, betul? Betul. So bila kita lihatlah tabligh ini merupakan satu grup yang mendalami ilmu agama dengan sebaiknya. Bagaimana Haris menggunakan peluang ini untuk Haris sendiri menjadi yang lebih baik untuk keluarga? Okey, sebelum pada Haris start alam perkahwinan ni, Haris ada juga, memang betul lah Haris ada join tabligh ni semua. And then macam mana Haris implementkan yang elemen tabligh ni ke dalam family Haris ialah macam Haris akan setiap hari Haris akan buat satu sesi, iaitu sesi taklim dengan isteri. Jadi kita akan duduk macam sekarang ni dengan anak pun kita letak kat tepi dan bagi dia dengar. Walaupun daripada kecil dia tak faham apa-apa, tapi kita akan at least baca dalam 3 ke 5 hadis setiap hari. And then setiap pagi lepas pada subuh, kita akan sentiasa muzakarah iman. Muzakarah iman yang mana kita akan selalu cakap macam yang dalam dunia ni hanya Allah yang berkuasa. Tak ada makhluk yang berkuasa selain pada Allah. Jadi kalau yang kita sakit, yang bagi sakit, kita adalah Allah. Bukannya manusia. And kalau kita sakit, penyembuh dia bukannya ubat, tapi Allah yang bagi kita sembuh. Kalau kita kenyang, bukan makanan yang bagi kita kenyang, tapi Allah yang bagi kita kenyang. Jadi Haris sentiasa babitkan Allah dalam semua perkara. Macam contoh kalau jalan-jalan terlanggar pintu ke apa, kalau terlanggar besi ke apa, tak apa, ni Allah yang bagi ni. Ada sebab kenapa Allah bagi. Jadi benda-benda itulah yang Haris sentiasa implementkan dalam keluarga Haris, supaya kan dia akan jadi rumah tu akan jadi harmoni, akan jadi tenang. Sebab saya pun ada ustaz saya ada bagi tahu juga, kalau sentiasa kita baca taklim kat rumah tu akan sentiasa sejuk je. Jadi itulah saya cuba untuk buat yang sehabis baiklah, tapi masih tak sampai lagi. Cuma
setiap hari saya Proses. masih lagi mencuba. Perbaiki dan menambah baik. Okey. Alright, Ustaz, kita dah tahu dah Haris antara salah satu contoh seorang ketua keluarga yang join tabligh yang bertanggungjawab kepada keluarganya. Bagaimana pula dengan isu-isu kat luar sana kan Ustaz, kalau kita boleh sentuh sikit antara rakan-rakan kita yang mungkin join tabligh sehingga membiarkan ataupun tak bertanggungjawab terhadap keluarga masing-masing. Adakah itu okey ataupun macam mana? Komen Ustaz. Sebenarnya bukan itulah ajaran tabligh. Kalau kita mendalami dan kita tahu tentang kumpulan ataupun jemaah tabligh itu, dia tidaklah suruh kita berdakwah sehingga meninggalkan tanggungjawab kita kepada keluarga, anak-anak dan kepada tempat kerja kita. Sebab ramai je yang join tabligh, orang-orang yang ahli korporat pun ada, ahli akademik pun ada, orang yang bekerja di lapangan yang pelbagai, guru, name it, semua orang ada dekat dalam tabligh ni. Sebab itulah kalau kita faham sebenarnya ajaran Islam yang betul, yang baik, dia akan mengajar kita untuk melakukan benda yang betul, benda yang menepati urusan agama. So kalau orang dia masuk tabligh, kadang-kadang ada juga yang masuk tabligh ni nak escapism. Kan dia nak lepaskan diri, nak tunjuk kata aku pun baik juga. Mungkin dia serabut duduk kat rumah pasal tabligh ni selalu ajak khuruj, selalu ajak keluar dan sebagainya. So dia nak ambil itu sebagai escapism. Maka itu salah lah bagi saya. Tujuan dia masuk tabligh itu salah. Tetapi ajaran ataupun apa yang dibawa dakwah oleh kumpulan ataupun jemaah tabligh ni tidaklah melarang kita ataupun tidaklah mengajak kita untuk meninggalkan tanggungjawab kita. Bahkan sebelum daripada kita nak keluar ke atau whatever pun kita nak buat dengan aktiviti jemaah tabligh ni, dia ada dia panggil peraturan-peraturan dia. Tertib dia. Dan ada juga bukan selalu kita dengar jemaah tabligh ni keluar tinggal keluarga. Ada dia orang keluar bawa keluarga sekali. Ada juga. So saya rasa orang yang mungkin tinggalkan keluarga tak bertanggungjawab tu mungkin salah faham dia terhadap isi kandungan apa yang diajar oleh jemaah tabligh itu sendiri. Betul. Itu tak semestinya semua orang yang join tabligh ni. Betul lah Ustaz kan? Kadang-kadang tu ada juga yang tersilap pandang kerana semua manusia melakukan kesilapan Ustaz. Baik, kita kembali semula kepada topik kita, sinar bahagia selepas berumah tangga. Haris, boleh tak sharekan pengalaman serba sedikit lah macam mana lepas berkahwin, di awal perkahwinan bersama isteri, bagaimana Haris sendiri meletakkan ataupun melahirkan rasa bahagia itu di antara you and your wife. Mungkin boleh sharekan sedikit. Bahagia dia sebenarnya bila tukar pampers anak je sekali. Itu paling bahagia sekali. Bergaduh Okay. Tapi benda tu yang paling bahagia sebab bila kita dah ada anak kan, yelah anak ni macam-macam ragam, nak kena buat susu, nak kena tukar pampers, dan kita pula first time dapat anak pertama. And bila anak pertama ni kita baru, kita masih lagi belajar. Nak kena pegang macam ni lah. Memang kita bergaduh, kadang-kadang bergaduh. Time tu fasa yang bergaduh sebab macam you jaga dulu. Tapi bila kita fikir balik, bila anak dah tidur, kita macam duduk tengok, kita akan tergelak macam ini apalah tak dibuat macam ni. Itu yang buatkan kita bahagia. So bila lepas kahwin memang bahagia. Bila dah ada anak, bahagia dia lain macam. Of course bila saya boleh cakap lah, anak saya ni jujur ni saya share. Lepas pada lahir anak saya ni, saya tak dapat rezeki dari segi, kan macam orang kata bila anak lahir ni rezeki dapat. Saya tak dapat rezeki dari segi duit. Tapi saya dapat rezeki dari segi rupa anak saya. Itu yang saya anggap Allah tak bagi aku rezeki dari segi duit, tak apa. Mungkin Allah bagi anak aku ni rezeki dari segi rupa dia yang begitu elok, yang comel, yang sampai semua macam Mel cakap tadi, rasa geram nak cubit, rasa nak ni. Tengok bapak dia lah kan. Tengok bapak dia pun rezeki juga. Jadi itulah yang buatkan saya rasa rezeki ni datang daripada pelbagai cara, dan bahagia pun datang daripada pelbagai cara juga. Kalau dengar jawapan daripada Haris Anwar ni memang rasa macam nak kahwin esok lah sebenarnya. Tapi itulah rezeki masing-masing. InsyaAllah rezeki saya pun akan sampai nanti. Cuma bila cerita pasal rezeki kan Ustaz, kita dah berbicara pun tadi, Ustaz dia mention selepas berkahwin sudah tentunya akan ada rezeki-rezeki yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin Ustaz boleh sharekan apa intipati rezeki itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Silakan. Baik, bila kita sebut tentang soal rezeki yang datang selepas perkahwinan, yang pertama sekali kena faham rezeki ni datang dari pelbagai bentuk. Kalau ada orang dia kata rezeki ni duit sahaja, ada orang kata rezeki ni kekayaan sahaja, ada orang kata rezeki ni itu dan ini. Tetapi rezeki sebenarnya dimensinya pelbagai. Ada duit, ada harta, ada ketenangan, ada kesihatan, ada kelapangan masa, ada macam-macam. Itu adalah bentuk-bentuk rezeki.
Rezeki yang pertama sekali adalah mempunyai pasangan hidup. Itu rezeki tau. Okay, rezeki yang Allah Ta'ala janjikan yang pertama tadi tu adalah mempunyai pasangan hidup yang akan care dekat kita, ambil berat dan juga jaga kita. Kita saling berjanji untuk menjaga antara satu sama lain. Itulah matlamat asal sebuah perkahwinan. Yang kedua, bila kita sebut tentang rezeki yang lain, maksudnya bila kita bertawakal kepada Allah menerusi sebuah perkahwinan. Tawakal ni satu benda yang besar sebenarnya. Apabila Nabi SAW sendiri merujuk kepada sabda Nabi SAW sendiri, dia kata hendaklah kamu bertawakal umpama seekor burung. Yang mana dia keluar perutnya kosong, balik perutnya penuh. Maksudnya dalam perkahwinan kita pun akan menghadapi dilema. Bila dah kahwin, bila kahwin tu banyak duit habis, buat kenduri, gedebak sana sini. Kemudian lepas tu menung kejap. Dah habis kenduri, dah habis apa, kita menung. Apa lagi nak buat? Apa lagi? Dan kadang-kadang dalam keadaan itu, bila keadaan dah jadi macam tu, selalunya manusia ni akan kembali kepada Allah. Bila kita kembali kepada Allah, ingat, siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Jadi jalan keluar itulah sebenarnya rezeki yang datang daripada sumber, boleh yang kita sangka, boleh yang kita tak sangka-sangka. Asasnya, kita kena bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, rezeki dalam rumah tangga bukan sahaja datang dari sudut keuangan dan sebagainya yang kita sebut tadi, rezeki anak. Ada orang berkahwin tapi tak direzekikan zuriat. Dengan hikmah yang Allah Ta'ala mungkin tahu, Allah Ta'ala confirm tahu, tapi yang kita mungkin tak tahu. Okay? Confirm Allah Ta'ala tahu hikmahnya. Sebab apa? Sebab rezeki anak ni tak semua orang dapat, kerana ada kemungkinan kita kalau dapat anak, ada kemungkinan kita bukan menjadi seorang bapa yang baik. Ataupun ibu yang baik. Vice versa lah. Ada kemungkinan anak tu pula bila kita dapat anak tu pula tak baik. Wal'ayazubillah. Jadi semua hikmah tu tersimpan di sisi Allah SWT. Jangan sentiasa putus harap dengan Allah SWT. Sentiasalah berbaik sangka dengan Allah. Semua yang datang daripada Allah tadi hari sebut, semuanya pasti ada hikmah dan pasti ada kebaikan. Betul. Itulah yang sebenarnya kita ceritakan tentang sinar bahagia selepas berumah tangga. Bukan sahaja antara suami dan isteri, tetapi apabila ada lahirnya anak-anak yang ramai, yang bijak, anak solehah dan solehah, itu juga sebenarnya membantu kepada rezeki yang baik untuk datang kepada keluarga tersebut. Alhamdulillah, sebenarnya singkat sangat kan kita berbincang pasal topik ini, dan saya kira Haris dan juga Ustaz juga telah sharekan banyak tips ataupun tips ataupun nasihat yang boleh digunakan oleh rakan-rakan dekat luar sana. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Tapi sebelum itu sebenarnya kita nak minta Ustaz dengan Haris boleh sharekanlah sedikit kata-kata akhir sepanjang Ramadan ni kan. Mengenai topik ni, mungkin Haris sebagai seorang suami ataupun ayah, dan Ustaz juga mungkin seorang suami dan juga ayah, sharekan kepada kawan-kawan di luar sana. Silakan. Okay, saya kalau nak share sebagai seorang ayah tu tak adalah sangat, tapi mungkin saya share secara umum lah. Kita punya iman ni adalah seperti sebuah pesawat yang terbang tinggi. Okay? Makin tinggi kita terbang, makin jauh kita dengan dunia. Iman kita makin tinggi, makin jauh kita dengan dunia. Tapi kalau pesawat tu terbang rendah, kita makin dekat dengan dunia. Jadi iman kita rendah, kita makin dekat kita dengan dunia. Itulah saya punya nasihat lah. Supaya kita boleh berfikir yang sentiasa untuk top up iman kita. Sebab iman kita ni pun macam battery phone juga. Yalah. Kan, battery phone kalau kita Turun habis, dan naik. habis, kalau dah habis iman kita, kita kena top up balik. Kita kena charge balik supaya dia dapat full balik. Jadi itulah saya sikit sebanyak daripada saya. Ayat tu tadi saya pernah bertanya dengan seorang syekh ataupun ulama di Masjid Nabawi. Ketika itu saya bertanya dengan dia tentang ada masalah-masalah yang diadukan kepada saya tentang masalah rumah tangga. Lalu saya tanyakan kat dia apakah ini ada gangguan dan sebagainya. Dia kata sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi, surah Ar-Rum tadi tu, ayat 21 tu, kalau berlaku apa-apa masalah dalam rumah tangga, patah balik tengok ayat tu. Okey. So kita tengok balik. Pertama sekali elemen apa? Elemen ketenangan. Nombor dua elemen mawaddah. Nombor tiga elemen rahmah. Tiga-tiga ni buat kuadran. Dia kata ambil satu kertas buat kuadran. Lepas tu tuliskan balik apa yang menyebabkan kita tenang dengan pasangan hidup kita. Apa yang menyebabkan ada elemen kasih sayang dalam rumah tangga kita. Apa elemen yang akan ada perasaan belas ihsan dalam rumah tangga kita. Dan last sekali apa pengorbanan yang kita telah buat dan apa harapan kita kepada pasangan. So, patah balik kepada Allah,
Allah dan Rasul adalah jawapan kepada segala permasalahan hidup kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel kita yang datang hari ini kerana sudi berkongsi cerita dan pengalaman serta tips kepada rakan-rakan di luar sana. Terima kasih juga kepada Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Terima kasih juga kepada tim-tim media hiburan Takkan Tak Reset. Dan dalam masa yang sama juga diharapkan kepada semua rakan-rakan dapat manfaat daripada perkongsian yang kita ceritakan dan kongsikan pada hari ini. Untuk itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.